Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Okey. So, cikgu nak sambung satu lagi bahagian, iaitu bahagian yang keempat, okey, berkaitan dengan pengorganisasian. Okey, dalam pelajaran lepas ni cikgu ada bincang apakah proses pengorganisasian dan juga berkaitan dengan manual organisasi. Okey. So, untuk pelajaran hari ini kita akan bincang tentang konsep-konsep pengorganisasian. Ini cikgu bagi kepada dua bahagian. Okey, apakah konsep-konsep pengorganisasian? Kita ada authority, okey, kita ada tanggungjawab, accountability, pemusatan dan pemencaran authority, penugasan empowerment, authority lini dan authority staff, jangkauan kawalan dan juga rantaian arahan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 konsep. Okey, so soalan ni ada banyak dalam exam. Okey, mungkin soalan kata senaraikan, jelaskan, nyatakan kelebihan dan kelemahan, bezakan dan sebagainya. Tengok dia kata bincangkan. Jadi mungkin soalan tanya kelebihan dan kelemahan. Okey, untuk bahagian-bahagian tertentu. Okey, we see one by one. So dalam bahagian ni cikgu akan bincang 5 konsep dan 4 lagi cikgu akan bincang dalam bahagian yang kelima. Okey. Alright, kita mula dengan yang pertama iaitu authority. Okey. Apa dia authority? Authority maksudnya hak atau kuasa untuk membuat keputusan atau memberi arahan. Okey. Kalau you nak decide atau bagi arahan, kamu mesti ada kuasa. Kalau tak ada kuasa atau hak, kamu tak boleh buat keputusan. Jadi authority ni membantu kita untuk membuat keputusan. So kalau soalan tanya berikan maksud authority, keyword dia apa? Hak. Okey, hak untuk membuat keputusan. Okey. Dan kalau kamu dilantik sebagai seorang pengurus ataupun seorang pegawai tinggi, mesti ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, kamu tak boleh menilai, mengawal dan mengarah subordinat, itu orang bawah kamu. Okey. Macam mana dia nak dengar cakap kamu kalau kamu tak ada kuasa? Okey, macam di sekolah kan, pengetua boleh mengarahkan, okey, boleh memberi arahan, boleh membuat keputusan berkaitan dengan aktiviti sekolah sebab dia adalah pengetua. Kalau kamu seorang pengurus bank, kamu ada kuasa, okey, untuk menetapkan polisi, okey, meluluskan pinjaman dan sebagainya. Okey. Dan authority ini mengalir dari atas ke bawah. Maksudnya, kalau jawatan kamu lebih tinggi, kamu ada hak yang lebih besar. Okey. Kalau kamu jawatan rendah, kamu ada kuasa atau authority yang lebih rendah. Okey. Sebab tu kalau kamu jumpa seorang pegawai kredit, okey, katakan kamu nak apply loan rumah, okey, nak beli atau nak ambil pinjaman perumahan. Kalau kita pergi jumpa pegawai kredit, katakan dia kata Encik ni hanya layak untuk dapat pinjaman 200,000 saja. Okey. Dan kamu beritahu dia, Encik boleh tak tambah sikit, jadikan sebagai 450,000. Dia kata saya tak ada kuasa Encik. Kuasa ni hanya letak di tangan pengurus bank. Sebab hanya pengurus bank yang boleh menetapkan had pinjaman. Okey. Yang pegawai kredit ni kuasa dia lebih rendah. Okey. So, contohnya pengurus bank memberi arahan pada pegawai kredit untuk melaksanakan tugas. Kenapa dia boleh bagi arahan? Sebab dia ada authority. Okey. Okey, kita pergi kepada tanggungjawab. Okey, responsibility. Okey, tanggungjawab maksudnya kewajipan. Kewajipan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Okey, you must do apa yang telah diberikan kepada kamu. Itu dipanggil tanggungjawab. Your responsibility. Okey, pengurus dengan authority yang dia ada ni, dia bertanggungjawab kepada tugas tertentu dan perlu pastikan pekerja menjalankan tanggungjawab mereka dengan sempurna. Okey, so pekerja akan memastikan atau pengurus pastikan pekerja buat kerja yang telah ditetapkan. Okey, sebab pengurus ni ada tanggungjawab. Dia kena melapor kepada bahagian yang lebih tinggi. Okey. Contohnya seorang pengurus bank bertanggungjawab untuk memastikan semua pegawai kredit menilai setiap permohonan pinjaman persendirian dalam masa 3 hari. Itu dipanggil tanggungjawab. Okey. Okey, next one ialah accountability. Okey, accountability maksudnya pekerja boleh dipersalahkan. Okey, ingat keyword dia boleh dipersalahkan. Kalau mereka tak buat tanggungjawab, mereka boleh dipersalahkan. Okey, itu dipanggil accountability. Okey, maksudnya bila ada tanggungjawab, mereka ada
accountability. Okey, kalau ada tanggungjawab, dia ada accountability. Okey, atau dipanggil amanah. Okey, amanah terhadap hasil tanggungjawab. Okey, contohnya seorang pegawai kredit boleh dipersalahkan jika gagal menilai permohonan pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan. Katakan dia ada masa 5 hari. Dia tak boleh bagi alasan, tak cukup masa dan sebagainya sebab dia ada tanggungjawab. Jadi kalau dia tak buat kerja, dia boleh dipersalahkan. Contohnya dia tak uruskan permohonan pinjaman dengan baik. Okey, dia luluskan pinjaman untuk orang yang tak layak. Itu dipanggil dia boleh dipersalahkan atau amanah tu dia tak buat dengan betul. Okey. Pemusatan dan pemencaran autoriti. Okey, pemusatan maksudnya, ingat keyword dia, autoriti ditumpukan atau terletak pada peringkat atasan saja. Maksudnya dia tak turunkan pada orang lain. Itu dipanggil pemusatan. Okey, autoriti ditumpukan atau terletak pada peringkat atasan. That means semua keputusan hanya datang daripada peringkat atasan. Pekerja tidak diberi peluang untuk bersuara. Okey, itu dipanggil pemusatan autoriti. Okey, contohnya seorang pengurus besar perniagaan perabot membuat semua keputusan tanpa melibatkan peringkat pengurusan lain. Itu dipanggil pemusatan autoriti. Okey. Apa kelebihan pemusatan autoriti? Dia kurang risiko kesilapan sebab keputusan dibuat oleh pengurus peringkat atasan ni, mereka ada kebolehan, kemahiran yang tinggi. So mereka dapat buat keputusan yang lebih baik. Okey. Keputusan lebih seragam sebab seorang saja yang buat keputusan dan kawalan lebih berkesan. Remember the keyword risiko, seragam, kawalan. Okey. Apa kelemahan? Subordinat tak ada peluang untuk belajar pengalaman baru sebab semua keputusan dibuat oleh pengurus peringkat atasan saja. Okey, motivasi subordinat berkurang. Mereka rasa macam mereka tidak dihargai, mereka tidak diberi peluang. Jadi kata, buat apa saya nak buat kerja? Sebab saya tidak diberi peluang untuk membuat keputusan. Okey, dan beban tugas pengurus meningkat sebab dia saja yang buat keputusan. Itu berkaitan dengan kelemahan pemusatan autoriti. Okey. Okey, apa dia pemencaran autoriti? Okey, pemencaran autoriti maksudnya pengagihan autoriti, distribute. Hak buat keputusan ni dia turunkan pada pihak bawaan. Okey, dia serahkan pada pihak bawaan. Itu dipanggil pemencaran autoriti. Okey, kaki tangan bawaan diberi peluang untuk buat keputusan dalam bidang kuasa tertentu, lingkungan hak tertentu. Bukan bagi macam tu aja. Dia ada limit, ada hak tertentu. Contohnya kalau seorang juruwang, cashier kan, okey, kalau dia nak keluarkan, katakan kamu pergi ke kaunter, kamu nak keluarkan duit, okey, RM100, bolehlah dia akan cek buku dan juga luluskan RM100. Tapi kalau kamu nak keluarkan RM5,000, juruwang tak ada kuasa. Dia akan rujuk pada pegawai di belakang kaunter juruwang. Jadi dia akan luluskan pinjaman atau pengeluaran wang dalam jumlah yang lebih besar. Sebab kuasa juruwang ni mungkin terhad pada bawah 1,000 aja. Kalau lebih 1,000, dia tak ada kuasa. Itu dipanggil pemencaran autoriti. Okey. Keputusan kelulusan pinjaman persendirian boleh dibuat oleh pegawai kredit yang menilai permohonan tersebut. Jadi pengurus telah turunkan kuasa kepada pegawai kredit untuk meluluskan pinjaman. Okey. Okey, apa kelebihan pemencaran autoriti? Just terbalikkan tadi kan. Okey, beban tugas pengurus berkurang. Okey, kemahiran pekerja meningkat, motivasi subordinat meningkat. Tadi pemusatan autoriti ini kelemahan kan? Beban tugas pengurus banyak, okey, kemahiran subordinat kurang, tak ada motivasi. Jadi kamu terbalikkan. Bila diberi autoriti, mereka rasa seronok untuk bekerja. Tapi pada masa yang sama, ada kelemahan. Takut mereka salah guna kuasa. Bila ada autoriti, mungkin dia salah gunakan kuasa yang diberi. Okey. Dan ada juga subordinat yang tak sanggup terima autoriti. Remember, bila ada autoriti, ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab, ada accountability. Jadi mereka tak nak terima autoriti. Okey. Dan pengurus ni menanggung kegagalan jika subordinat gagal melaksanakan tugas. Dia tak boleh salahkan orang lain sebab dialah yang serahkan hak ni kepada orang bawah. Jadi dia kena tanggung kegagalan. Okey, itu kelemahan pemencaran autoriti ya. Okey, kalau soalan minta kamu bezakan pemusatan autoriti dengan pemencaran autoriti, cuba ingat 3 keyword ni. Penugasan, penyertaan, hasil keputusan.
Okey. Kalau pemusatan, kurang penugasan. Penugasan maksudnya kita serahkan hak. Okey. Pemencaran, banyak penugasan. Ada kurang penugasan, banyak penugasan. Penyertaan, kurang penyertaan pihak bawaan. Penyertaan pihak bawaan ni adalah besar. Okey. Ini penyertaan pihak bawaan. Banyak atau sikit. Okey. Hasil keputusan seragam sebab beberapa orang saja yang buat keputusan. Tak seragam sebab ramai yang membuat keputusan. Okey, itu beza antara pemusatan dengan pemencaran autoriti. Okey. Contoh soalan. Soalan mudah, mungkin dia kata nyatakan 5 konsep pengorganisasian. Okey, so just senaraikan. Authority, tanggungjawab, accountability, empowerment. Okey. Pemusatan dan pemencaran authority. Kamu tak boleh asingkan, kena sebut sekali. Okey, pemusatan dan pemencaran authority. Just senaraikan. Okey. Uraikan 3 konsep pengorganisasian. 1 fakta, 1 uraian. Okey, faktanya tanggungjawab. Lepas tu uraiannya kewajipan menjalankan tugas. Authority. Uraiannya hak untuk membuat keputusan. Okey. Kalau soalan kata jelaskan, mesti ada contoh. Okey, berikan contoh untuk setiap satu. Jelaskan 2 perbezaan antara pemusatan autoriti dengan pemencaran autoriti. Tadi kita dah bincangkan. Okey, penglibatan subordinat. Okey, bentuk keputusan yang dibuat. Okey, itu perbezaan antara pemusatan dengan pemencaran autoriti. Okey. Jelaskan 2 perbezaan antara jangkauan. Ini bukan. Okey, so itu saja untuk bahagian pertama dalam konsep pengorganisasian. Okey, yang kita dah belajar ialah mula dengan yang pertama ialah authority, yang kedua tanggungjawab, yang ketiga accountability. Kita dah bincang tentang pemusatan dan pemencaran authority. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk jawab soalan dengan lebih cemerlang. Okey, good luck, bye.